Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ini adalah Honda WRV di mana tiada lagi rahsia apabila Honda Malaysia telah umumkan bahawa Honda WRV ataupun the smallest SUV dalam keluarga Honda akan masuk Malaysia pada tahun ini. Abang boleh katakan selamat tinggal buat Honda WRV dan sebaliknya selamat datang kepada Honda WRV. Dan sekarang ni abang berada di Bangkok Motor Show dan untuk video kali ni kita akan tengok apakah yang ada dekat Honda WRV versi Thailand punya spek sebelum dia akan masuk ke Malaysia. So, macam biasalah, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut pasal model ini, bagi anda yang baru jumpa channel ini, masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk tekan loceng. Honda WRV mula diperkenalkan di Indonesia sebelum datang ke Thailand dan negara seterusnya akan menjadi milik Malaysia. Di mana kalau anda lihat kat sini, ini adalah model yang diimport daripada Indonesia. Manakala untuk Malaysia dia akan dipasangkan secara CKD di Pegoh Melaka dan sudah pastinya ini akan menjadi pesaing terus kepada Perodua Ativa. Sebenarnya kalau kita nak bandingkan dengan Perodua Ativa dan sebenarnya dia adalah pendek sedikit tetapi pada masa sama lagi dia adalah lebih lebar dan dia adalah lebih rendah sikit berbanding daripada Ativa. Dan untuk di sini kalau kita lihat ni, ini adalah versi RS di mana versi RS adalah versi yang paling high spec sekali di mana untuk yang ni dia masih lagi menggunakan enjin 1.5 liter iVTEC di mana enjin yang sama diguna pakai dekat Honda City dengan 121 PS dan juga 145 Nm torque dengan kotak gear CVT. Yang ini adalah versi front wheel drive. Dan untuk dari segi design, apa komen anda pasal design ni? Adakah okey? Bagi aku okey lah. Dia memang nampak kecil tetapi untuk design dia tak nampak old school. Sebaliknya dia nampak lebih kepada berjiwa muda. Itu memang plan lah. Di mana kalau anda lihat untuk grill yang untuk versi Thai, dia adalah jenis yang sebiji ni. Di mana dia ada kemasan chrome juga untuk bahagian grill yang ni. Now of course, lampu agak tiru sikit, nampak macam Honda City sedikit lah. Dan of course untuk bahagian bawah, yang ini datangkan dengan body kit bumper untuk bahagian bawah. Termasuklah untuk bahagian bawah tu, bumper bawah dia ada macam honeycomb punya design sikit. Okey, dan seterusnya untuk bahagian sisi. Okey, sisi rim 2 tona digunakan jenis 17 inci. Dan of course yang ni adalah spek Thailand dan mungkin kebiasaannya lepas masuk Malaysia, spek dia akan berbeza sedikit. Dan of course yang ni adalah versi RS. So one versi RS dia adalah two tone color. Termasuklah untuk bahagian side mirror, termasuklah untuk bahagian bongbong sekali. Dan untuk bahagian belakang, sebenarnya untuk bukaan pintu dia nampak macam apa? Yes, dia nampak seperti HRV. Buka pintu adalah pada bahagian atas dan bukannya pada bahagian bawah lah. Dan untuk bahagian belakang dia nampak a bit macam HRV sedikit lah. Dan in terms of the design is very simple. Dan belakang dia juga lebih kurang macam nampak macam BRV juga. Dengan okey, lampu dia macam like a L shape punya lampu dekat bahagian sini. Okey, dan untuk kombinasi bahagian bawah bumper bawah pun sama juga, dia cuba meshkan untuk bahagian hadapan. So, bagaimana pula untuk boot space? Untuk boot space sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan Ativa, sebenarnya dia adalah lebih besar sedikit berbanding Ativa. Untuk yang ni dia punya saiz adalah 380 liter, sebaliknya untuk Ativa cuma 369 liter saja. Dan bagaimanapun untuk seat belakang pun boleh diturunkan. So setakat nak angkat golf set should be no problem. Untuk bahagian dalam nampak lebih simple. Dia tak segah macam dekat luar. Luar kita nampak gas sikit. Tapi dalam ni memang nampak very simple dan didominasikan dengan satu color saja iaitu warna gelap. Termasuklah untuk bahagian bumbung pun warna gelap juga. Untuk bahagian dashboard sangat simple. Tiada floating screen sebaliknya. Untuk screen yang ni adalah bersaiz 7 inci. Yang ini ditanamkan terus. Yang ini termasuk dengan ada Apple CarPlay dan juga Android Auto lah. Dan di sebalik sistem infotainment ni, atas dia ada aircon. Okay? Atas dia ada aircon. Dan untuk bahagian tepi, yang ini nampak ada a bit two tone sikit. Dia ada kemasan macam like color warna brown sedikit dengan jahitan wenang warna merah jugalah. Untuk bahagian meter, very simple, gabungan antara digital dengan analog dengan saiz 4.2 inci TFT. So untuk bahagian steering, button-button sama seperti model-model Honda yang sedia ada yang kita dapat lihat. Tetapi untuk yang ni, untuk steering ini dia ada pedal shift lah. Dia dah datangkan dengan pedal shift. Walaupun 1.5 liter NA,
tetap ada pedal shift okey. Dan of course yang ini ada kemasukan tanpa kunci juga. Dan untuk bahagian aircon different juga with the Civic dan sebagainya. Yang ni banyak menggunakan button-button lah. Untuk power point kita nampak ada dua USB Type A dekat bahagian depan, satu 12 volt untuk bahagian depan dan juga bahagian belakang. Untuk bahagian belakang tak ada aircon belakang Yang ini dia tiada aircon belakang. Dan untuk seat gabungan antara leather dan juga fabric dengan jahitan benang merah juga. Gear, dia punya kotak gear macam saya katakan, kotak gear CVT, cuma design dia a bit macam like bagi saya taklah cantik sangat, biasa je, cuma biasa saja. Termasuk layar ni dia gunakan jenis handbrake, dia bukan je guna jenis orang katakan electric parking brake lah. Dan salah satu lagi, yang ini memandangkan versi RS, yang ini turut didatangkan dengan Honda Sensing. Tapi everything is okay walaupun dekat bahagian belakang walaupun saiz dia macam Activa, tetapi untuk bahagian belakang boot space ataupun kaki, kelegaan kaki agak tinggi kecuali daripada kepala kecil, tetapi untuk kaki bagi aku lebih pada enough. Jadi itu adalah sedikit the Honda WRV untuk spek Thailand. Tapi persoalannya berapa pula harga? Okey, kita letakkan posisi WRV antara Honda City dan juga HR-V. Dan kalau kita lihatkan Honda City start jual, harga dia start daripada 70 lebih. Manakala HR-V dia pergi sampai 100 lebih. So kita anggarkan model ni akan berada di antara tengah-tengah, lebih kurang plus minus dalam 80,000 sebab kalau kita ikutkan Activa pun dah start 60 lebih sampai 70 lebih ribu tau. Kalau kita nak banding pun enjin pun lain lah. Untuk enjin Activa 1.0 liter turbo, tapi yang ini 1.5 liter NA. So bagaimanapun dia dalam satu kategori yang sama, iaitu sebuah SUV segmen A. Okey, kiranya dia berada dalam satu lah. Tapi soalannya lebih penting, adakah korang boleh terima untuk Honda WRV ni ke dalam Malaysia? Dan apa-apa pun, nak tak nak pun kita kena terima sebab memang dah confirm Honda Malaysia dah umumkan bahawa WRV akan masuk Malaysia pada kuartal ketiga tahun ini. Okay, so this is first impression pasal Honda WRV. So macam biasalah, jika ada sebarang soalan boleh nyatakan ke bawah, kita akan cuba jawab. Dan bagi anda yang baru jumpa channel ini, masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk tekan loceng. Follow juga kita punya sosial media, Facebook, IG, TikTok, segala mak nenek, Pandai Laju dan juga Abangan. Kita jumpa lagi mas akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.